Hai, Assalamualaikum, bertemu lagi. DH CEO MKW Tijari Berhad. Baiklah. Ini merupakan siri keempat saya berkongsi tentang perbandingan aset di antara aset Mosangking dan juga aset hartanah dan juga aset emas. Baiklah. Pada kali ini saya anggap ini adalah sesi yang terakhir saya bersama dengan anda dalam saya memberitahu anda, memahamkan anda tentang apakah karakter aset Mosangking dan kenapakah anda perlu merebut peluang ini, kerana ia merupakan satu anugerah kepada rakyat Malaysia. Dan sekiranya kita sebagai rakyat Malaysia tidak mengambil peluang ini, maka sebenarnya ia adalah satu perkara yang saya boleh katakan amat merugikan. Baiklah, dalam siri keempat ini saya ingin melihat perbandingan sedikit dalam aspek kebolehpasaran, aspek permintaan global, pemilikan, proses pemilikan, jual beli, sewa dan juga pajakan, gadaian ataupun cagaran dan juga risiko. Seterusnya saya nak lihat sedikit adakah aset ini boleh diwarisi, kerana mungkin anda di luar sana sentiasa melihat adakah aset ini boleh kita wariskan kepada anak-anak kita. Untuk pengetahuan anda semua, kami berjumpa dengan ramai pelanggan kami yang merupakan pemilik aset Mosangking yang menjadikan aset Mosangking ini satu perancangan kepada harta Muslim. Ramai di antara pelanggan kami jumpa yang sangat tersentuh apabila melihat keupayaan pokok ini boleh diwariskan. Pendapatan ini boleh diwariskan kepada anak-anak mereka. Mungkin kita tak tahu bila kita dijemput Allah. Pada masa itu kita perlukan satu tempat untuk terus menjana pendapatan kepada keluarga ataupun waris yang kita tinggalkan. Maka anda boleh jadikan bagi mereka yang concern, mereka yang ingin meneroka kemampuan aset ini dalam aspek pendapatan jangka masa panjang, sama ada untuk retirement plan anda ataupun untuk menjadi pendapatan kepada waris-waris yang kita tinggalkan, maka anda boleh berhubung dengan tim MK World, dapatkan sesi consultation bagaimana aset ini mampu untuk kita wariskan, untuk kita hibahkan, untuk kita wasiatkan kepada anak ataupun isteri kita ataupun pasangan kita setelah kematian kita nanti. Baiklah, dari segi kecairan, kecairan emas sangat tinggi kecairan dia, maka anda boleh jual dengan mudah. Dalam aspek hartanah, anda memerlukan sedikit masa sebab proses kecairan adalah proses yang mana anda perlu menjual, dan proses jualan rumah ini memerlukan proses yang tinggi kerana dia melibatkan dokumentasi yang bukan sahaja melibatkan jual beli di antara kedua pihak menggunakan perjanjian jual beli, namun ia melibatkan banyak lagi agensi-agensi lain seperti LHDN, pihak Jabatan Penilaian untuk menilai hartanah anda pada harga semasa, melibatkan juga pejabat tanah, sekiranya melibatkan konsen ataupun low cost, dia melibatkan agensi yang banyak. Maka boleh dikatakan bahawa kecairan daripada aset hartanah ini pada aspek sewanya lebih mudah, lebih cepat, tetapi pada aspek trade ataupun jualan ia berlaku secara sederhana. Berbanding kadar kecairan aset Mosangking berlaku dengan amat cepat kerana ia adalah dalam bentuk jualan buah. Maka setiap yield ataupun hasil ataupun buah yang terhasil pada setiap musim akan ditradekan, dan di situlah akan memberikan kecairan kewangan ataupun kecairan tunai yang tinggi kepada pemilik-pemilik aset tersebut. Baiklah, dari segi permintaan, kebolehpasaran dan permintaan global, ia tidak dinafikan emas mempunyai keupayaan untuk dijual di luar negara. Namun kita kena ingat, emas biasanya berlaku jualan di peringkat lokal berbanding dengan emas di peringkat tempatan, kerana pengeluar emas di peringkat dunia juga boleh dikatakan sangat banyak. Jadi setiap negara mempunyai mampu membeli emas daripada syarikat-syarikat tempatan. Dari aspek rumah, di Malaysia ini kita kurang kebolehpasarannya ke peringkat antarabangsa, kerana kita mempunyai nilai minimum rumah yang boleh dimiliki oleh
foreigner, orang asing. Tak silap saya sekarang lebih kurang dalam 1.5 million to 2 million untuk orang asing, warga asing memiliki rumah di Malaysia. Maksudnya kebolehan pasaran di peringkat antarabangsa itu sangat limited. Okay? Limitasi emas kerana mereka lebih prefer untuk membeli emas di negara masing-masing. Keterbatasan yang ada pada hartanah kerana harganya, tidak semua hartanah boleh dijual kepada warga asing. Berbanding dengan permintaan musangking, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya berbangga, dan merebut peluang kerana musangking adalah didaftarkan di Malaysia. Musangking adalah jenama yang milik negara Malaysia, milik rakyat Malaysia. Sebab itulah kita di Malaysia sekiranya menghasilkan tanaman musangking, menghasilkan projek musangking, kita mendapat permintaan yang begitu tinggi. Kerana musangking adalah Malaysia, Malaysia adalah musangking. Tidak ada negara lain walaupun mereka menanam musangking mempunyai permintaan yang tinggi kerana mereka dicabar dari segi autentiknya, keaslian benih tersebut. Maka kita di Malaysia sepatutnya mengambil peluang kerana demand di peringkat antarabangsa begitu tinggi. Dalam aspek pemilikan, kesemuanya pemilikan boleh sempurna. Emas anda boleh memiliki secara sempurna, melainkan anda memilih pelaburan emas. Begitu juga hartanah, anda boleh memiliki hartanah secara sempurna, melainkan hartanah tersebut dalam bentuk pelaburan. Begitu juga aset musangking, anda boleh memiliki aset tersebut secara sempurna, pegang fizikal dia, boleh sentuh dia, boleh bercakap dengan pokok, boleh tengok tumbuh-sarang pokok, melainkan anda memilih pelaburan musangking yang mana tidak ditawarkan oleh kami. Baiklah, dari segi jual beli, ya, kesemuanya boleh dijual beli. Dari segi sewa pajak, ya, kesemuanya boleh disewa pajak, melainkan arwahnu sahaja, gadaian sahaja bagi emas. Rumah, hartanah boleh dipajak, begitu juga pokok-pokok aset musangking juga boleh dipajak. Baiklah. Ada risiko yang berbeza. Risiko bagi emas sangat tinggi kerana risiko kehilangan rompakan dan sebagainya. Risiko hartanah kurang sedikit, agak sederhana. Dan risiko bagi pokok ataupun aset musangking ini sangat rendah kerana pokok-pokok tersebut dijaga dan mempunyai penjagaan yang rapi untuk memastikan tumbuh sarang pokok dan juga penghasilan buah, kerana kita mempunyai teknologi yang mengawal. Kita ada standard, kita ada indeks yang kita perlu capai untuk memastikan pusingan setiap kali musim buah tersebut berlaku mengikut time yang telah kita projectkan. Baiklah. Boleh dikatakan kesemua boleh diwariskan. Kita boleh hibahkan emas, kita boleh hibahkan rumah, kita boleh hibahkan aset musangking. Namun pemilikan rumah yang masih lagi mempunyai loan di pihak bank, kita tidak boleh terus hibahkan kepada mana-mana waris kita, melainkan kita mendapat kebenaran pada bank. Maksudnya, untuk hartanah anda mempunyai limitasi untuk membuat pewarisan, melainkan pewarisan setelah kematian. Oleh itu, daripada kesemua kriteria ataupun aspek-aspek perbandingan yang telah saya kongsikan selama 4 siri, apa yang dapat saya simpulkan adalah tidak mengapa anda telah pun membeli emas, tidak mengapa anda telah pun memiliki aset hartanah. Namun sekiranya anda tidak memiliki aset musangking, maka ia adalah satu tindakan yang amat merugikan. Kerana dalam aspek peningkatan harga dan juga penjanaan pendapatan, keupayaan aset musangking yang boleh meningkatkan value dan menjana pendapatan sehingga 1000 ke 4000% tidak mampu ditandingi oleh aset emas ataupun aset hartanah. Oleh itu, kami di MK World dengan hati yang terbuka menyuruh anda semua untuk mendaftarkan diri di dalam sesi konsultasi percuma. Ia merupakan sesi berbayar, namun bagi mereka yang mengambil tindakan segera, kita ada 50 seat terawal untuk kami berikan anda pemahaman. Kita berkongsi kenapakah aset ini mempunyai keupayaan dan bagaimanakah anda boleh plan untuk keluarga anda. Baiklah,
jumpa nanti dalam sesi akan datang. Saya akan kongsikan banyak lagi topik-topik menarik berkaitan dengan SL Musangking, kerana kami di MKO percaya bahawa tanpa education yang betul, maka anda semua tidak mampu membuat keputusan betul. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Salam Musangking.